Buletin Didik 19 Mac bersama saya Tarishdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sesi persekolahan 2023-2024 di semua sekolah kumpulan A iaitu di negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu berjalan lancar siang tadi. Namun beberapa sekolah di Johor tidak dapat berbuat demikian kerana masih terjejas banjir. Di Kedah seramai 334,426 pelajar dari 752 sekolah rendah dan menengah memulakan sesi persekolahan. Pengarah Pendidikan Negeri Rozaini Ahmad berkata ia melibatkan 188,362 murid dari 548 sekolah rendah dan 146,064 murid dari 204 sekolah menengah. Dan pada hari ini, saya juga telah menggerakkan barisan pengurusan tertinggi jabatan dan juga pegawai PPD untuk bersama-sama hadir ke sekolah untuk kita menyantuni murid-murid kita menyantuni dan mendekatkan barisan kepimpinan jabatan dan PPD dengan pihak pentadbir, dan kita juga pada hari ini diminta untuk mendekati dan menyantuni guru-guru kita. Dan kami Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman amat yakin dengan kombinasi antara jabatan, PPD dan pentadbir sekolah, dan kombinasi ini kita yakin akan meletakkan keadaan guru-guru kita selesa dan yang pastinya murid-murid mendapat manfaat hasil daripada kepimpinan kita. Beliau ditemui pada hari pertama persekolahan di Sekolah Kebangsaan SK Taman Uda Alustar. Jelasnya seramai 30,613 adalah murid tahun 1 dan 29,240 adalah pelajar tingkatan 1 memulakan sesi persekolahan di negeri itu hari ini. 5 buah sekolah melibatkan lebih 2,000 murid di Segamat dan Batu Pahat ditutup pada hari pertama persekolahan susulan terjejas banjir. Pengarah Pendidikan Negeri Johor, Mak Said Mat Diamond berkata, 2 buah sekolah di Segamat yang ditutup melibatkan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Buluh Kasab dan Sekolah Kebangsaan SK Pogoh. Di seluruh negeri Johor ni ada 3 sekolah di Batu Pahat yang masih banjir dan terkesan daripada banjir dan tak dapat dibuka, serta ada 2 buah sekolah di Segamat yang tidak banjir tetapi ada masalah elektrik. Sekarang kami telah bekerjasama dengan JKR untuk memastikan sekolah itu selamat. Tambahnya 2 sekolah yang masih ditutup di Segamat itu mengalami masalah bekalan elektrik dan dijangka dibuka semula esok. Manakala 3 buah sekolah di daerah Batu Pahat yang masih ditutup kerana digenangi air ialah SK Seri Mendapat, SK Seri Nasib Baik dan SK Tanjung Sembrong. Sebanyak 40 buah sekolah di daerah Batu Pahat masih dijadikan pusat pemindahan sementara PPS yang menempatkan mangsa banjir termasuk murid sekolah. Sementara itu, tinjauan ke Sekolah Kebangsaan Seri Pandan Batu Pahat siang tadi mendapati murid kembali ke sekolah secara santai tanpa memakai uniform sekolah seperti kebiasaannya. Ibu bapa turut mengambil modul pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR bagi memudahkan murid menjalani PDPR secara manual kerana mempunyai masalah capaian internet. Macam ni bagus lah. Jadi banyak aktiviti, jadi budak tak stres tau. Jadi kita masa banjir ni kita tak stres. Biar dia kita dah duduk satu tempat ni, nanti kita kumpul lah anak-anak semua, kita boleh kata orang boleh eratkan satu rahim, anak-anak boleh kenal satu sama lain. Sekarang ni memang patutlah ada PDPR sebab ada keluarga yang terjejas lagi, so dia tak boleh nak keluar daripada rumah kena harum banjir tu. Diorang memang patutlah kena ada PDPR. Tapi cikgu ada membantu bagi bagi modul ni, so diorang akan buat secara manual lah macam tu. Sementara itu, mangsa banjir di PPS Sekolah Kebangsaan SK Seri Pandan melahirkan rasa bangga kerana dapat membantu guru menguruskan hari pertama persekolahan di sekolah itu. Kalau nak kita cerita tentang perasaan ni, dia bercampur bau. Ada sedih, ada terharu, ada gembira. Jadi apapun kesimpulannya, perasaan tu kita rasa memang gembira lah, rasa bangga dapat membantu guru-guru meringankan beban kerja kami semua di sini, dan juga kami rasa memang satu pengalaman yang sangat berharga lah untuk kami. Walaupun anak saya tidak belajar di sini, tapi saya selaku individu yang keluarga yang terlibat dalam PPS ini rasa bangga dapat membantu guru-guru di sini.
Perasaannya macam kita agak kesian lah kan, dah tak dapat apa normal benda tu kan. Biasa kalau masuk awal sekolah tu kan kita ramai-ramai kawan, kenal dengan pakaian sekolah yang lengkap. Yang sekarang ni diorang masuk dengan apa adanya. Kita agak kesian dengan musibah yang keluarga mereka dapat lah. SK Seri Pandan masih dijadikan pusat pemindahan sementara PPS yang menempatkan seramai 327 mangsa daripada 82 keluarga. Tahun ini, Kementerian Pendidikan KPM meluluskan pemberian 50,000 komputer riba kepada sekolah di seluruh negara. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Fakhruddin Ghazali berkata, pihaknya dalam proses membuat agihan sebaik peruntukan diluluskan. Kata Datuk Fakhruddin, agihan akan dibuat mengikut formula yang sedang dibincang dan diperkemaskan supaya semua sekolah mendapat bekalan komputer riba yang boleh digunakan untuk pengajaran, khususnya untuk penggunaan buku teks digital serta lain-lain bahan. Kita bergerak ke arah untuk melaksanakan dasar pendidikan digital dalam proses untuk membawa ke peringkat Jemaah Menteri. Sekiranya diluluskan nanti, hala tuju kita ialah ke arah pendidikan bersifat digital supaya anak-anak kita dapat sumber pembelajaran yang lebih menarik, mudah difahami dan pada masa sama memberi impak yang besar. Video pembelajaran jelas beliau ada yang boleh dimuat turun oleh guru apabila ingin menggunakan bahan-bahan ini menerusi komputer riba yang dibekalkan untuk pengajaran di sekolah masing-masing. Bagi sekolah di luar bandar tambahnya akan menggunakan secara offline. Namun bagi sekolah di bandar yang cukup kemudahannya boleh memuat turun dan membuat capaian melalui internet. Beliau berkata demikian selepas perasmian pengoperasian minggu pertama pembukaan sekolah sesi akademik 2023-2024 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chonghua di Kota Baru, Kelantan. Datuk Fakhruddin berkata buku teks digital itu sudah 70% siap untuk kegunaan pelajar sejak diperkenalkan pada tahun 2021. Berhubung isu kekurangan guru, Datuk Fakhruddin berkata KPM sedang menanganinya. Kekurangan ini membabitkan tenaga pengajar dalam 4 mata pelajaran iaitu Reka Bentuk dan Teknologi RBT, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam. Tapi kita telah mengadakan perbincangan dengan pihak SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran untuk membuat pengambilan dengan beberapa kaedah yang kita cadangkan. Jadi telah pun kita adakan perbincangan yang kita perhalusi setiap satu, insya-Allah dalam masa terdekat kita akan buat proses pengambilan dan tawaran untuk guru-guru yang berjaya secara berfasa. Jadi sekiranya tambahnya KPM juga akan bersama dengan Institut Pendidikan Guru IPG serta Universiti Awam untuk meningkatkan pengambilan pelajar dalam bidang perkenaan. Bertemu kembali. Hari terakhir cuti penggal persekolahan bagi negeri kumpulan B dimanfaatkan kanak-kanak dengan aktiviti menggagal ikan. Acara berlangsung di Pasar Terapung Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Perlis. Meriahnya bukan kepalang. Kanak-kanak sudah mulai berkumpul di kawasan ini seawal 7 pagi lagi. Mereka sudah tidak sabar untuk turun ke dalam kolam Pasar Terapung yang sudah dikeringkan sejak beberapa hari lalu. Bukan sahaja disertai penduduk sekitar, malah ada yang sanggup menempuh perjalanan jauh semata-mata merasai pengalaman ini. Bagi anak-anak rasa, anak-anak tak pernah rasa kan gagal ikan, sebab undang. Kita pengalaman tu. Bagi anak-anak ni, anak-anak saya tak bisa rasa lagi gagal ikan. Tu yang mari tu. Bergerak daripada Teping pukul 5 pagi. Sampai sini pukul 8.30. Kat pukul 9 sampai. Semangatnya pasal nak gagal ikan.
Telatah kanak-kanak paling mencuit hati, pelbagai ragam dapat disaksikan pada pengalaman pertama mereka menggagau ikan. Ada yang berenang mencari ikan, ada juga yang berselut penuh ke muka. Dah kata susah tu memang susah. Lampam. Lampam je. Macam-macam. Patin. Talapia. Lampau. Buat kawan nak jual. Kawan nak jual? Kawan. Kalau dia nak jual kau Ikut dia. Kalau jual dapat dia nak bawa. Kisah bola. Kisah bola. Main bola. Acara itu dianjurkan vendor yang dilantik JPS Perlis sebagai usaha mempromosi dan merancangkan aktiviti pelancongan di kawasan terbabit. Lalu kita dengar acara memancing ikan. Sekarang kita buat kelainan sikit, menggagau ikan. Jadi secara tak langsung kita dapat menarik pelancong-pelancong dan orang-orang tempatan untuk datang ke pasar terapung. Dan secara tak langsung ia dapat meningkatkan lagi pelancong yang datang berbelanja di pasar terapung kita. $50 orang anak-anak asnaf di Taman Konvener Ceras Ibu Negara mendapat khidmat menggunting rambut secara percuma. Anjuran Pusat Pungutan Zakat PPZ Wilayah Persekutuan sekaligus meringankan beban ibu bapa yang melakukan persiapan untuk anak-anak ke sekolah. Program sempena Back to School itu diadakan di Masjid As-Sadiqin turut mendapat sokongan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Khidmat menggunting dilakukan beberapa pelatih Kiat Mara Bandar Tun Razak untuk membolehkan anak-anak ini mendapat potongan rambut yang sesuai untuk mereka kembali melangkah dengan bergaya di hari pertama persekolahan. Usaha itu juga adalah kesinambungan program khatan perdana yang dianjurkan oleh Masjid As-Sadiqin pada awal cuti sekolah yang lalu. Rata-rata anak-anak asnaf ini gembira dengan rambut baru masing-masing. Seolah-olah dalam sebuah perlumbaan kereta. Number Race ialah sebuah papan permainan yang dicipta khas sebagai alat bantu mengajar bagi guru pendidikan khas untuk mengajar murid yang bermasalah dalam pengiraan. Dibina dengan reka bentuk dan interfeis yang menarik yang dapat menyokong pembelajaran golongan sasar supaya lebih mudah memahami subjek matematik. Ikuti laporan yang disediakan untuk segmen aktiviti minggu ini. Permainan yang dicipta oleh sekumpulan 5 penuntut dari Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan serta Ijazah Sarjana Muda Pendidikan khas dengan kepujian Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI ini menyasarkan murid berusia 7 hingga 9 tahun. Hanya menggunakan bahan-bahan kita semula dan DIY, ia siap dibina dalam tempoh 2 minggu. Permainan Number Race ini dilengkapi dengan 3 peringkat cabaran iaitu zon hijau, kuning dan merah. Cabaran-cabaran yang kami sertakan dalam zon hijau merupakan soalan-soalan mengenali nombor di mana murid-murid tersebut akan dapat mengenali nombor tersebut mengikut mengikut nombor tersebut dan juga cara tulis nombor tersebut dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Di mana cabaran di zon kuning pula pemain akan merujuk kepada nombor yang mereka kenal tadi akan digunakan dengan proses tambah atau putul secara asas. Pada zon merah pula, soalan-soalan berbentuk ayat dalam pengiraan seharian akan dikemukakan kepada pemain. Bagi membantu pengiraan, pemain boleh menggunakan alat bantuan yang disediakan untuk menjawab soalan-soalan. Kami sediakan alat bantu mengira ni, contoh macam soalan 7 campur 1. Mereka akan ambil 7 batang kuning dan 1 batang hijau. Mereka akan kira satu persatu supaya mereka boleh cakna dengan peka apa yang mereka buat menggunakan sens mata, sens penglihatan, sens pemegangan dan sebagainya. Bagi menarik perhatian pemain, reka bentuk papan permainan Number Race ini dicipta khas seperti trek perlumbaan. Dengan itu, pemain akan berasa mereka sedang bermain berbanding sedang belajar.
bila mereka main, mereka tidak akan rasa diri sendiri tu sedang belajar, tak rasa sedang diuji. Mereka akan rasa seronok bila main tu. So pada masa sama mereka pun dapatlah belajar juga pengiraan, sebab mereka ada saling berinteraksi dengan kawan-kawan, yang menjadikan dia seronok. So gitulah dapat ringankan beban kognitif mereka. Untuk bermain, pemain perlu bergerak mengikut balingan dadu dan menjawab soalan-soalan yang diberikan. Apabila soalan-soalan dapat dijawab dengan betul, markah akan diberi kepada pemain. Sebaliknya, apabila cabaran-cabaran tidak dapat diselesaikan, pemain akan dihentikan giliran selama 1 pusingan. Terdapat juga kad ganjaran yang memberi pelbagai kelebihan kepada pemain. Untuk menjadi pemenang, pemain perlu menjadi orang pertama yang mendapat 30 markah. Saya harap yang produk kami ni dapat dikomersialkan sebagai satu produk yang unik lah, yang dapat membantu ramai pelajar yang mengalami masalah pengiraan. So sebab sekarang ni kuranglah orang yang buat game ni khas untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran. So kami buat ni untuk membantu mereka dan menarik minat mereka lagi lah untuk babak benda asas ni, pengiraan ni. Semoga anak terus istiqamah menjadi seorang hamalatul Quran. Itu adalah hasrat seorang bapa yang ingin melihat kecenderungan anaknya terhadap kalam Allah itu berterusan hingga ke penghujung nyawa. Melihat minat dan kesungguhan anak terhadap Al-Quran, Muhammad Iqbal Abdul Kadir mengambil langkah menghantar anak sulungnya itu mengikuti kelas taranum dan berguru dengan 2 ustaz. Qad aflahal mu'minun. Lutfi Hakim Muhammad Iqbal baru sahaja berusia 12 tahun, namun dia sudah berjaya menguasai 7 lagu taranum. Minatnya terhadap bacaan Al-Quran dilihat sejak kecil lagi, jadi tidak hairanlah dia berjaya khatam Al-Quran pada usia 5 tahun dengan hanya mengambil masa selama 3 bulan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukurlah sebagai bapa dan juga ibunya juga memberi dorongan, begitu juga dengan ahli keluarga yang lain. Alhamdulillah memberi dorongan pada dia. Maknanya kami menekankan maknanya akhlak anak-anak ni, adab itu yang lebih perlu, dan Al-Quran ni alhamdulillah saya lihat dia menjadi penerang hati bagi anak-anak ni, insya-Allah. Katanya sebagai anak sulung dia perlu menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adiknya selain berusaha menjadi anak yang boleh membanggakan kedua ibu bapa di dunia dan akhirat. Dulu ayah pernah cerita tentang boleh tarik 10 ahli keluarga ke dalam masuk syurga. Berlatih bersungguh-sungguh, jaga pantang larang. Macam tak selalu minum ais, tak makan benda bergetah. Antara pencapaian yang diperoleh Lutfi Hakim antaranya Johan Tilawah Al-Quran Anjuran Ikram Muslih peringkat antarabangsa tahun 2022, Johan peringkat antarabangsa Musabaqah Hifzil Quran Anjuran Al-Azhar International Islamic Boarding School Indonesia 2022 dan Johan Musabaqah Hifz Al-Quran Anjuran I Love Quran peringkat antarabangsa tahun 2021. Selain cemerlang dalam bidang Al-Quran, murid tahun 6 ini turut cemerlang dalam bidang akademik apabila memperoleh keputusan 8A dalam ujian penilaian kelas KAFA UPKK. Sukan badminton All England. Langkah pemain perseorangan lelaki profesional negara Li Zijia terhenti di separuh akhir selepas tewas di tangan Shi Yuqi dari China. Pada aksi yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham itu, Zijia terpaksa akur tewas 19-21, 13-21 dalam tempoh 43 minit. Kemenangan itu menyaksikan Yu Chi akan membuat perhitungan dengan rakan senegaranya Li Chi Feng yang terdahulu mencatat kemenangan 3 set ke atas Anders Andersen dari Denmark.
Bagi Zijia, pencapaian Mara ke separuh akhir boleh dianggap sebagai petanda kebangkitan pemain nombor 4 dunia itu yang sebelum ini terkandas di pusingan awal dalam 4 kejohanan musim ini, iaitu Terbuka Malaysia, Terbuka India, Masters Indonesia dan Terbuka Jerman. Zijia dijadual beraksi pada saingan Terbuka Switzerland bermula Selasa ini dan akan membuka tirai kempen berdepan Shifeng di pusingan pertama kejohanan. Buat julung gali, pasukan sorak belia wanita negara akan menyertai kejohanan sorak remaja dunia ICU 2023 di Orlando, Florida, Amerika Syarikat bermula 19 April depan. Selepas lebih 6 bulan membuat persediaan sejak September tahun lalu, mereka optimis menyasarkan kelompok 3 terbaik dunia. Menurut pengurus pasukan Candy Ongliway, sasaran itu realistik melihatkan persiapan mantap melalui sesi latihan rutin yang sukar setiap hari. Dan ingat ini kejohanan sedunia lah, World Cheerleading Championship, and kita dah prepare since last year punya September. So sampai sekarang dah about 6 months lah. Kita nak aim top 3. Malaysia menghantar 28 atlet sorak untuk bertanding dalam kategori terbuka remaja perempuan. Mereka berusia 12 hingga 15 tahun dan dijangka di tumpang sengit 80 negara yang mengesahkan penyertaan pada edisi ke-13 itu nanti. Semalam pasukan sorak yang mewakili negara mengadakan persembahan pertunjukan di Bukit Bintang sebagai medan persediaan dan persiapan. Anugerah Sukan UiTM 2022 menobatkan atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan dan atlet voli padang Nur Ain Nabilah Tamizi sebagai olahragawan dan olahragawati. Ia susulan pencapaian cemerlang mereka di Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham 2022 tahun lalu. Kejayaan merangkul anugerah olahragawan dan olahragawati Anugerah Sukan UiTM 2022 menyaksikan Muhammad Anik dan Nur Ain Nabilah meraih trofi serta wang tunai RM1,000. Anugerah disampaikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Seri Abdul Razak Jaafar dan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UiTM Profesor Dr. Muhammad Sazili Syahibi. Muhammad Anik melakar sejarah menjadi penyumbang emas pertama kontingen Malaysia di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 dalam sukan angkat berat acara 55 kg. Sementara Nur Ain meraih pingat perak di tamasya sama bersama skuad trio bowling padang negara. Ini gelaran pertama buat Muhammad Anik, 21 tahun, pelajar jurusan Sains Sukan dan Rekreasi, dan yang kedua buat Nur Ain, juga pelajar jurusan sama. Bagi saya, sukan dan akademik tu kena balance sebab kalau kita hanya bersukan je, susah juga nak melangkah jauh sebab tak ada ilmu. Jadi kita kena study juga dan balancekan study dan sukan. Alhamdulillah, syukur untuk anugerah olahragawati tahun 2022. Saya sangat happy, gembira untuk dinobatkan sebagai olahragawati ini. Anugerah kali ini turut memberi pengiktirafan kepada editor sukan yang juga penyampai sukan buletin utama TV3 Hasnida Hanim Ahmad Kamil yang diangkat sebagai penerima anugerah tokoh sukan alumni UiTM 2022. Anugerah sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan dan pencapaian dalam mengharumkan nama UiTM menerusi bidang sukan oleh bekas-bekas pelajar. Secara keseluruhan, sebanyak 15 anugerah diberikan pada Majlis Anugerah UiTM 2022. Suasana sekitar hari pertama sesi persekolahan 2023-2024 di beberapa buah negeri mengakhiri buletin didik. Saya Tarushdie Muhammad Nazri. Salam hormat, jumpa lagi.